Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dawa'iha wa ala alihi wa ashabihi ma ba'd. Allahumma akrimna bittaqwa wa jammilna bil afiyah wa ja'alna wa iyyakum minas su'ada'il maqbulin. Amin ya rabbal alamin. Kaifa akhbarukum semua? Apa khabar? Mudah-mudahan sihat walafiat dalam kita menjalani ibadah puasa. Dan hari ini adalah hari yang ke-13 Ramadan pada tahun ini. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita sampai ke hujung Ramadan, dan seterusnya ada lagi direzekikan pernafasan. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita mulakan siri program yang biasa, insyaAllah, sebelum tu saya berkali-kali juga diulang-ulangkan soalan yang sama berkenaan membaca doa Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu doa yang dibaca sebelum berbuka puasa. Boleh tak boleh? Saya jawab boleh. Kalau nak baca doa itu sebelum buka pun boleh, nak baca doa itu selepas berbuka pun boleh. Tapi saya tengok amalan almarhum guru kita lah, yang ilmu mereka saya kira tahqiq, mereka beramal dibaca sebelum Allahumma barik lana fima razaqtana, itu Allahumma lakas sumtu wa bika amantu, itu dibaca sebelum berbuka. Adapun doa Allahumma zahabaz zam'u wabtalatil uruq wasabatal ajr, insyaallah taala, iaitu dibaca selepas. Dan kalau diletakkan kedudukan itu, rasanya memang lebih munasabah lah. Kerana kedudukan hadis itu sendiri, Allahumma laka sumtu, walaupun hadisnya dhaif, tapi ada dalam riwayat Abi Daud, Sunan Abi Daud, kita kena ingat yang itu satu. Walaupun dhaif, tak apalah dhaifnya Allahumma laka sumtu tu. Doa yang walaupun sahih, itu sahih tu, yang Allahumma zahabaz zam'a, hilang haus dahaga tu kan, itu sahih lah. Tapi sarihnya, jelasnya lafaz itu diucap oleh Nabi SAW selepas berbuka. Jadi kita beramal semua hadis, itu lebih sesuai. Semua hadis. Kemudian hadis yang Allahumma laka sumtu itu dibaca sebelum. Laka sumtu tu kalau orang bahah lah, kalau orang kata sumtu tu saya telah puasa, maksudnya saya dah buka dah baca doa tu. Kita setuju. Dan kalau ditanyakan adakah di kalangan fuqaha kita, ulama-ulama alam Melayu, memang banyak ada kitab Jawi pun kata dibaca doa tu selepas, bukan sebelum. Ada dalam kitab-kitab fiqh, saya kira dalam Bughayatul Tullab pun baca selepas. Tak apa nak baca selepas, tapi kita cerita nak baca sebelum ni. Kalau nak baca sebelum, okey, laka sumtu tu walaupun fi'il mudhari', ada yang menyokong boleh kita kata mudhari' dengan mana hal, ataupun dengan mana hal, atau istiqbal, berhadap, boleh. Mudhari' dengan mana fi'il itu fi'il madhi kan, madhi dengan mana mudhari', boleh. Kerana disokong oleh satu hadis hasan yang saya kira ditahqiqkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sendiri di dalam tahqiq beliau terhadap hadis-hadis Al-Azkar
Judul kitabnya Al-Futuhatur Rabbaniyah. Di sana boleh boleh dirujuk satu hadis yang disebutkan li'annahu, dalam hadis itu li'annahu la turaddu da'watuhum. Siapa dia? Mereka yang tidak ditolakkan doa-doa mereka itu. Yang pertamanya al-imamul adil, imam yang adil, imam yang sikap dia adil. Kemudian wasaimu hatta yuftira. Ini menarik. Wasaim, dan orang yang berdoa, orang yang berpuasa hatta sehingga ia yuftir. Maksudnya orang yang puasa itu sebelum dia buka dia berdoa, berbagai-bagai macam-macam doa. Termasuklah doa ini? Tak termasuk ke? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ana rizqika. Jadi yalah, kita nak bawa jadi satu isu besar perkara tu tak baguslah. Tak baguslah kan. Saya tengok terbiasa guru kita baca Allahumma laka sumtu sebelum suap kurma ke mulut, banyak, ramai, bukan seorang. Ramai ulama-ulama kita yang belajar sampai 40 tahun begitu. Jadi insyaAllah, saya tengok, Masya Allah, apa khabar semua kawan-kawan kita ya. Said, Tuan, apa khabar? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saudara kita daripada Terengganu, Zaidun, Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam, khabar baik semua. Apa khabar antum semua ya? Sihat, Alhamdulillah. Zubir. Jadi soalan pertama di sini dia katakan, apakah hukum seorang suami yang terminum susu isterinya simpan untuk anaknya minum? Soalan ini saya kira semalam tak sempat dijawab kerana line tak bagus ya. Jadi kalau kata tak sengaja ni dalam kita fik mana-mana pun kata tidak batal lah. Tapi jangan pula bila dah sedar, bila terminum tu teringat kata puasa hari ni, berhenti lah. Jangan terminum terus lah. Terminum terus pula. Bila dah sedar, dah teringat kata puasa, meneruskan lagi minum, itu membatalkan. Izu Jolobu, apa khabar Ustaz Izu? Sihat, Alhamdulillah, doakan anak. Muhammad Nasir, Ustaz Nasir, Tuan, apa khabar Ibu? Alhamdulillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Tuan. Apa nak tanya? Bulan puasa ni, peniaga jual makanan waktu pagi dengan alasan nak jual pada non-Muslim. Boleh ke Syekh? Tak boleh. Kalau pemerintah Islam tidak boleh bagi izin kerana ada satu kitab syarah bagi ada sebuah kitab syarah matan Sulamut Taufiq. Dalam kitab itu disebutkan al-ma'unah ataupun al-mu'awanah, al-mu'awanah bil maksiyah itu, ataupun al-mu'awanah 'alal maksiyah, menolong atas maksiat. Itu maksiat tu, dosa. Jadi orang kafir, walaupun dia kafir, dia tak wajib puasa sebab dia tak masuk Islam. Lepas tu dia nak jual makanan yang beli orang Muslim, itu lagi besar salahnya tu. Kalau orang Islam sendiri pun jual untuk orang Islam di atas waktu pagi, kalau jual lepas pada Zuhur itu berat sangkaannya dia akan menggunakan makanan itu untuk kegunaan waktu buka. Tapi kalau terlalu awal, kalau bukan bahan mentah, bahan yang telah dimasak, itu rosak. Tapi bergantung juga kepada zan. Kalau ada situ zanniyah yang menunjukkan dia pembeli-pembeli itu akan menggunakan makanan itu untuk membatalkan puasa atau untuk makan di siang hari, maka punya haram orang yang menjaga itu, tak boleh. Jadi kena semak betul-betul lah. Baik, Laila Asbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Laila. Baik, apa soalannya? Kita tengok situ ya. Ambil kesedapan bau di bulan puasa, adakah boleh? Contohnya bau lauk pauk, bau minyak atar yang tidak sengaja. Itu semua khilaful aula atau makruh. Tak baguslah. Melainkan bagi tukang masak. Yang tujuannya bau itu bukan untuk sedap, bukan untuk istimta', untuk dia mendapat kesedapan tu, bukan. Dia untuk memastikan kualiti masakan. Itu harus. Atau dalam kitab disebutkan kalau sekiranya diletakkan di hujung lidah sedikit daripada makanan itu yang untuk memastikan rasa rasa masin ke masam ke cukup rasa,
maka boleh, harus. Disyaratkan jangan ditelan ainnya zat makanan itu, jangan pula disampaikan ke tekak. Nur Edi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana orang yang sakit tiada harapan sembuh, adakah perlu puasa juga atau tidak perlu puasa? Tapi cuma bayar fitrah yang tidak wajib dan tidak wajib qada. Contoh seorang itu terkena sihir atau gangguan jin dah 9 tahun, dan penyakit gangguan itu memberi mudarat pada akal dan hati. Adakah sakit tersebut termasuk dalam kalangan penyakit mudarat? Kalau sekiranya dia boleh berpuasa, sakit-sakitlah, ramai juga orang sakit boleh puasa kan. Dia terkena sihir, gangguan jin, tapi puasa boleh. Kalau boleh puasa, tak dimaafkan tu kena puasa juga walaupun sakit. Yang dimaafkan ini kalau sekiranya penyakit-penyakit yang mengganggu sembuhnya itu, kalau sekiranya dia berpuasa. Ataupun jenis penyakit memang dia memang tak boleh makan punya. Tak boleh makan, dia tak tahan lapar kan. Sampai terganggu kesihatan dia. Yang tidak diharapkan sembuh, maka dia bolehlah membayar, menggantikan puasanya itu dengan fidyah. Dia tak puasa lah kerana mudarat. Tapi kalau sekiranya difardu takdirkan di hujung umurnya ataupun di satu ketika nanti dia sihat semula, mampu dia untuk berpuasa, maka dia wajib mengqada semua puasa-puasa yang ditinggalkan itu. Wallahu alam. Zandin, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz Din, Tuan Imam? Alhamdulillah, semoga sihat sentiasa selalu, amin. Itu julubu Hafizuddin, Assalamualaikum Ustaz. Ulul albab. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana nak ambil wuduk? Kalau ada jarum kat tangan itu di hospital? Jarum hospital tu kan. Jadi ambil wuduk sekadar yang boleh, basuh muka di tangan, basuh muka, basuh tangan yang tidak dicutuk, tidak ada jarum tu. Kemudian basuh bahagian-bahagian yang tangan yang jauh daripada jarum tu. Dan selepas daripada itu bertayamum. Lap air di muka, lap air di tangan, tayamum. Tayamum dengan debu yang bersih. Selepas tayamum, sambung basuh wuduk tu. Sambung basuh, sapu kepala, kalau nak sapu telinga, sapulah hukum sunat, dan seterusnya membasuh kedua kaki. Itu cara yang diluluskan oleh syarak, diajar oleh fiqh mazhab kita. Itu cara dia. Ataupun kalau langsung tak boleh nak berwuduk, tayamum tu sudah. Itu kena tengok juga keadaan dia kan, sakit tu. Mia Zara, InsyaAllah. Zailani Muhammad, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Muhammad Ashraf, Waalaikumsalam semua ya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam ya Muhammad Ashraf. Zaini Tahir, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau pemandu Grab bawa penumpang ke tempat menyirikkan Allah, contoh bawa orang ke kuil, apakah dibolehkan? Apakah dibolehkan? Kita ambil upah dia. Elok kalau boleh hindarilah. Kalau boleh dihindari, hindarilah. Sebab saya ingat dulu ada banyak juga cerita-cerita yang macam itu kan. Kalau boleh hindari, dan kita minta dia naik kereta lain lah. Tak payah naik kereta kita. Hindari. Miss Ziarah, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Khabar baik. Selamat puasa. Ya, sama. Muhammad Zaidun. Ustaz, kalau kita tengok atau ikut pengajian YouTube, Facebook, bukan live macam sekarang, dikira dalam majlis ilmu juga ke? Boleh kira lah, boleh aktibar. Dalam selain daripada rumuk munakahat, boleh je. Boleh diambil kira lah. Ini online ni kan, kalau selain daripada munakahat kena cermat, wajib cermat. Selain pada munakahat,
Boleh. Dan disyorkan selepas daripada kita belajar melalui online YouTube tu, kita berjumpa dengan ustaz itu, guru itu, kita minta ijazah dia, keizinan dia untuk mengamalkan ilmunya. Barakah beliau, beritahu, maklumkan kepada beliau kita telah belajar melalui online yang beliau mengajar itulah. Itu terbaik. Hafizuddin Syafi'i, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Apa khabar Mak Ipoh? Mohon saya huraikan sedikit persoalan dalam kitab masail ini. Soalannya, adakah puasa Ramadan 29 hari sama pahalanya dengan 30 hari genap? Sama pahalanya 29 atau 30 hari, kerana sabit dalam beberapa hadis yang menyatakan Nabi SAW berpuasa 29 hari itu berapa kali je. Dan kebanyakannya memang 29 hari yang silap. Puasa 30 hari genap tu ada berapa kali? Sekali ke berapa kali? Yang lain 29 hari. Jadi fuqaha kita memutuskan, tok-tok fiqh kita lah, dapat pahala 29 ke 30, dapat pahala penuh. Masya-Allah, ma ikramullah wa azlan. Insya-Allah sebelum kita menunggu ada lagi beberapa masalah-masalah yang saya rasa perlu juga dipenjelaskan berkenaan dengan apa lagi semalam ya. Berkenaan dengan zakat fitrah. Syarat-syarat wajib zakat fitrah yang lebih jelas ibarahnya di dalam Ghayah wa Taqrib, seperti yang disebut oleh Qadhi Abu Suja' di sana kan. Pertamanya istilah Islam, al-Islam, kemudian bi ghurubi syams min akhir yaum min Ramadan. Dan yang ketiganya wujudul fadl min qutihi wa quti iyalih. Jadi 3 perkara yang disebut oleh Imam Qadhi Abu Suja' dalam matan beliau itu, ia menjadi syarat kewajiban membayar zakat fitrah. Yang pertamanya Muslim, orang Islam. Ya. Jadi orang Islam ni ada satu masalah far'iyah yang disebut di dalam Fathul Mu'in. Kalau sekiranya hatta syarat keislaman itu sendiri, orang Islam itu sendiri wajib membayar zakat fitrah atau dibayarkan atasnya. Contohnya kalau sekiranya tuan ataupun orang yang menanggung, wakil wali-wali itu yang menanggung anak-anak anak-anak angkat dia ke apa ke, kalau sekiranya Islam, jadi penanggung nafkah tu kena bayar, walaupun dia tidak Islam, tapi anak angkat dia Islam atau anak dia itu Islam, duduk di bawah tanggungan dia tidak Islam. Ini masalah furu' lah, masalah far'iyah. Jadi dia kafir kan, dia kena bayarkan zakat untuk Muslim itu, untuk anak itu yang sudah Islam. Anak dia sendirilah, dia kafir, dia anak dia. Ada perkara itu dibincangkan dalam, boleh semak dalam kitab Fathul Mu'in. Pertama, orang Islam. Kalau individu itu Islam, dia kena bayar zakat fitrah lah. Dan syarat yang kedua, wujudul fadli an qutihi wa qut'i iyalih. Jadi wujud ataupun mempunyai kemampuan daripada perbelanjaan makanan asasi untuk diri dia dan untuk tanggungan dia. Waktu bila tu? Wazalikal yawm wa lailatihi, pada hari itu dan pada hari itu dan malam. Pada hari itu, iaitu hari itu, maksud zalikal yawm tu ialah hari Aidil Fitri itu. Jadi kalau perbelanjaan yang mencukupi bagi seseorang tu untuk diri dia dan rumah tangga dia, mencukupi perbelanjaan. Bukan mencukupi, wujudul fadli itu maksud lebih lagi. Ada lebih daripada kadar keperluan dia. Maksudnya dia kaya lah. Yang dikira untuk hari terakhir bulan Ramadan tu dengan besoknya hari Aidilfitri. Kalau dikira cukup, lebihan tu wajib dibayarkan zakat. Kena bayar zakat.
Baik, kemudian yang kata bi ghurubi syamsi tu, tenggelam matahari itu min akhir yaum min Ramadan. Itu maksudnya kewujudan hayat, hidup. Kalau satu orang tu Islam tu, dia baik, di situ ada dua masalah yang perlu diperhatikan. Seorang Islam, orang dewasa lah, kalau sampai di hujung Ramadan itu sebelum tenggelamnya matahari, meninggal dunia, wajib dizakat fitrahkan untuk dia? Tidak wajib. Kerana dia tidak mendapati dua masa kehidupan. Separuhnya itu sebagainya daripada akhir Ramadan, dan kehidupan yang selepasnya separuh lagi itu di awal Syawal, iaitu Aidil Fitri yang pertama tu kan. Jadi dia tidak dizakatkan fitrahkan kepada dia. Masalah yang keduanya, contoh yang kedua aja sebagai syarat mesti diwujud kehidupan dua masa tu, akhir Ramadan wa akhir min Ramadan dan sebahagian daripada tu kan. Iaitu kalau sekiranya baby atau anak yang kecil ni dilahirkan sebelum tenggelam matahari, waktu lepas asar, hari akhir Ramadan lepas asar tu lahir, dan lepas tu dia hiduplah sampai besok kena bayar zakat, kena. Sebaliknya kalau dilahirkan setelah tenggelamnya matahari, waktu maghrib, waktu dah masuk maghrib dah isyak, lahir baby tu, kena bayar zakat? Tak ada zakat. Tidak ada zakat. Nak bayar boleh, tapi tak ada. Baik. Kemudian Nurul Syuhada, Masya Allah, apa khabar Sa'alif, apa hukum orang yang bekerja di 7-Eleven yang menjual arak kepada pelanggan? Kita nasihatkan supaya mereka mencari pekerjaan lain lah. Saya menarik dulu masa di Seremban, zaman Datuk Ubaidah Datuk Abu ya, di kawasan Senawak, di kawasan beliau tu, beliau mengarahkan supaya 7-Eleven ni tak menjual arak. Di daerah dia lah. Saya tengok kawasan tu tak ada arak. Betul-betul ni ada arak. Jadi sayangnya mereka yang bekerja dengan syarikat itu ialah terdiri daripada anak-anak Melayu kita yang berpuasa, yang semayang, mencari rezeki. Jadi kita hanya boleh nasihat lah. Tapi kalau nak dihukumkan sebagai haram mutlak, tak boleh juga, sebab dia bukan jual arak saja, macam-macam benda dia jual lah. Macam-macam benda. Baik akhwani, Masya Allah. Sebelum kita menunggu apa lagi, Zahin Haikal, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Adakah boleh satu orang yang sudah berwai'ah hingga mengambil bai'ah dengan tarekah lain sekadar untuk bertabaruk? Boleh. Boleh, tapi kata sebahagian ulama, tamanya dengan syarat izin syekh dia sendiri. Syekh mursyid dia lah, dengan keizinan syekh mursyid dia sendiri. Itu satu syarat yang penting lah. Sebab tarbiyah itu penting, kecuali kalau syekh tarbiyah dia telah lepaskan dia. Syekh tarbiyah pun dah bagi kelepasan untuk teruskanlah. Jadi itu pandai dia lah. Itu setengah daripada istilah dalam ilmu tarekat, dia sebut khalifah tu ada berbagai-bagai kan. Kalau dah guru dia, senang cakap, kata guru dia dah lepaskan dia. Dah cukup memadai pelajaran yang dia belajar di madrasah. Tuan guru dia tu, madrasah tarekat, tuan guru dia lepaskan dia untuk bawa diri dia, bawa jemaah, bawa zikir. Satu bulan dia lah nak ambil, baik orang siapa pun ambil sekadar tabaruk, boleh tak? Soalan yang kedua, adakah boleh satu orang salib membawa lebih dari satu jalan tarekat? Orang salib untuk diri dia mana boleh bawa banyak, dia satu je lah. Tarekat dia, tarekat guru dia je. Melainkan kalau sekiranya guru dia itu sendiri satu orang yang berkebolehan untuk infirat, apa istilahkan sebab infirat ani syekh, daripada dia boleh berpisah daripada guru dia asal. Sebab tarekat ni atas jalan ijtihadi juga, mujahadah, dia metod apa, mujahadah, tapi semua tu ada ijtihad. Jadi kalau asasnya begini, kalau satu orang yang itu sudah belajar satu tarekat dan dia
tamat khatam pada tarekat yang dia belajar tu, boleh tak dia pindah tarekat, belajar tarekat lain? Boleh. Itu harus je. Boleh semak dalam kitab-kitab tarekat yang anggap besar, yang bincangkan hal-hal tu. Jadi kalau satu orang, senang kita kata, kalau dia dah jadi guru dan dia mempunyai banyak aliran tarekat dalam di bawah tangan dia, kemahiran dia itu, ni nak buat zikir tarekat mana pun boleh, tak apa. Tapi kalau orang masih tahap murid, dia ada beza murid dengan murad tu. Kalau murid, orang baru belajar, mana boleh bawa banyak tarekat. Masalah dia jadi pening. Guru kena seorang. Tapi kalau dah sampai tahap murad, sampai tahap jadi syekh dah, jadi guru, boleh je. Abu Majnun, masya-Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi Mazain, masya-Allah. Najmi Aris, apa khabar tuan? Bunyi bising. Bising ya. Baik. Ada gangguan bunyi. Baik. Apa khabar semua ya? Ada lagi bunyi tak? So, apa-apa. Kita ada masa, sedikit masa lagi. Sebab pukul 2:30 saya nak kena berhenti. Kalau ada apa-apa lagi yang boleh kita bincang, banyak je orang forward kepada saya satu poster. Tulis situ bid'ah hasanah, bid'ah ni bid'ah yang tak boleh, bid'ah qabihah, bid'ah dhalalah, bid'ah ketakiah, saka bid'ah tak boleh hanya dalam ibadah khususi. Ibadah umumi boleh. Itu memang sebenarnya fahaman itu, method itu asas lagi. Apa yang bincang itu, kalau dalam perbincangan masalah bid'ah hasanah ni, susah kita, ulama-ulama kita pun faham sebenarnya. Daripada asal lagi, yang kata bid'ah yang tak boleh itu bid'ah dalam rukun ibadat. Rukun lain tak apa kalau buat bid'ah. Siapa yang kata begitu? Itu aliran pahaman baru tu lah. Usul-usul, asal-usulnya daripada Ibn Taymiyah, mungkin sebelum dari itu, daripada Syatibi kan, bukan Syatibi Qurra tu kan, Syatibi seorang dia. Ada setengah-setengah pada aliran-aliran Zahab ada juga memahamkan begitu, tapi dipopularkan oleh golongan ataupun aliran pahaman Wahabiyah dan Salafiyah lah. Mereka bermati-matian untuk pertahankan pahaman begitu. Saya ingat masa dulu saya pernah baca satu kitab dikang oleh Al-Alim Al-Allamah Sayyid Muhammad Al-Alawi. Itu kitab dia Mafahim Tajibu an tusahhah. Dan kitab beliau itu, beliau mengatakan salahnya fahaman yang mengatakan bid'ah yang boleh dalam adat, yang tak boleh dalam ibadat, itu memang keliru, salah. Begini. Hujah beliau sangat kental, sangat kukuh, sangat mantap. Tak boleh. Boleh membawa kepada kekeliruan, kecelaruan, dan boleh pening, dan boleh menyebabkan banyak masalah yang jadi kata-kata complicated tau, complicated. Jadi kalau kita tengok mereka yang begitu, contohnya dalam masalah dia nak pertahankan ada boleh, orang tegur, kritik lah. Sebenarnya kritik ni tak apa, kritik. Bila dia kritikkan dekat online ni, dia bermacam-macam untuk pertahankan, sehingga tak apalah kalau nak buat, sebab bukan masalah ibadat. Kalau ibadat apa, bukan ibadat khususi. Itu masalah tuan. Jadi adakah itu memang keliru, sebenarnya memang keliru.
Saya nak cakap apa lagi? Tuan-tuan pun sendiri bolehlah tengok macam mana bersilat dengan mereka tu. Baik, Muhammad Zalimat, Masya Allah. Assalamualaikum, semoga Tuan Guru sentiasa sihat. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Muhammad Firdaus, Assalamualaikum. Ana nak tanya, kalau udah ambil wuduk, tiba-tiba nampak rambut isteri, contoh kita kutip buang. Apa pendapat Ustaz? Pegang rambut isteri tak batal wuduk. Dah cair dah. Rambut tak batal, kuku tak batal. Sentuh rambut, sentuh kuku isteri kita tak batal ke wuduk kita, ya. Baik. Muhammad Nasir, lebih-lebih lagi kalau rambut tu dah jatuh lantai, kita pungut lagi. Tak ada masalah langsung lah. Muhammad Nasir, insyaAllah Ustaz nak tanya Syekh, waktu bila sesuai kita bermuhasabah diri, Masya Allah, tengah malam tuan. Tengah malam tu banyak kalah tangisan. Hamizi Abdul Hamid, boleh solat qasar jamak seseorang yang bermusafir, tapi musafirnya mula lepas zuhur. Dia kena masuk ke pejabat dulu 11 pagi, kemudian lepas zuhur baru bermusafir. Dia berniat musafir dari rumah, kemudian ke tempat kerja, dan lepas zuhur baru bermusafir. Bolehkah dia jamak qasar solat zuhur di pejabatnya? Baik. Dia keluar daripada rumah tu selepas subuh. Kalau keluar sebelum subuh, bolehlah jamak qasar. Itu kena kira. Sekejap. Itu kalau sembahyang Jumaat yang minta maaf, saya silap. Baik, dia kena masuk. Boleh sebenarnya, boleh sebab dia keluar daripada rumah sampai zuhur, dia duduk daripada pagi sampai ke zuhur dia di pejabat dia. Kemudian dia bersemayang qasar itu di pejabat dia, kan boleh? Tak apa. Boleh, tak ada masalah. Masya-Allah, Muhammad Firdaus, masya-Allah. Baik. Jadi kenaan tadi saya sambung lagi kan celoteh saya tu. Ini kalau nak kira belah pihak yang kontra lah. Saya dah di video yang terawal lah itu saya dah terangkan kalau tu khilafiyah. Tapi terbaiknya janganlah, itu je. Kalau yang dah buat tu ulang baliklah akad. Cuma kalau misalnya kalau katalah kita duduk di pihak yang kontra, yang tak setuju kepada nikah online ni, kita boleh jawablah dengan berbagai-bagai jawapan dia. Satunya ta'rif, kenaan ta'rif bid'ah itu sendiri. Sebenarnya bid'ah dalam bid'ah di dalam bidang selain daripada rubuk ibadat, iaitu rubuk muamalat, rubuk munakahat, rubuk jinayat. Bid'ah dalam rubuk-rubuk tersebut sebenarnya lebih berat daripada bid'ah dalam bidang ibadat. Sebab dalam bidang-bidang tersebut, muamalat, jinayat, munakahat, ulama setuju. Boleh kata setuju, kalau tidak ijma' pun ittifaq. Mengatakan dalil-dalilnya mestilah dalil-dalil yang sahih. Dalil-dalil yang kuat, yang kukuh. Yang kalau di kalangan tu, selagi mana cermat, wajib cermat. Kena pasti yang muktamad. Kalau kaul yang muktamad, pendapat yang muktamad, menurut mazhab. Kalau dhaif tak boleh diamalkan di dalam bidang jinayat, lebih-lebih lagi lah dalam munakahat, tak boleh. Mesti kaul yang muktamad. Kalau dalil, dia mesti dalil yang kukuh. Kalau hadis mesti ada yang sahih semua langsung. Ini dasar. Jadi kalau dikatakan boleh melakukan suatu perkara bid'ah di dalam rubuk muamalat, munakahat, jinayat, ini saya kata bukan saya seorang tak setuju. Majoriti boleh kata ulama dunia, satu dunia tak setuju. Ini macam mana tu? Minta tolong jawablah sikit. Boleh ya? Baik, Hamizi Abdul Hamid. Salam Syekh, boleh solat qasar. Tapi ini saja perbincangan lah. Janganlah buat keluar pula. Boleh solat jamak qasar seseorang itu bermusafir. Tadi saya dah jawab.
Saya dah jawab. InsyaAllah masa pun tak mengizinkan kerana dah habis. Kalau ada apa-apa soalan lagi untuk kali yang akan datang, untuk besok, boleh difikir-fikirkan malam ini lah. Jadi sebagai satu peringatan atau satu memperingati diri kita bersama, hari ini adalah hari yang ke-13 kita berpuasa. Dah dekat nak separuh lah dah. Tak sedar je, sehari ke separuh dah. Dekat nak habis dah puasa dah kan. Dan nak hujung dah, nak masuk ke hujung. Jadi janganlah kita melupakan kelebihan Lailatul Qadar. Dan biasa kita ingatkan mencari-cari masa untuk menambah ibadat untuk mencapai Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ada di antara para ulama, antaranya yang disebut dalam tafsir Fakhr Razi, saya suka semak tafsir itu. Ada satu kaul yang mengatakan dibuat pengiraan, diijtihadkan malam Lailatul Qadar itu ialah malam 27. Antara wajah ijtihadinya ialah Lailatul Qadar itu ada 9 hurufnya ya. 9 hurufnya. Cuba dibilang Lailatul Qadri. Ada 9 hurufnya. Jadi 9 huruf dan lafaz Lailatul Qadar itu diulang sebanyak 3 kali dalam surah Al-Qadar itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzal. 3 kali diulang Lailatul Qadar, maka didarabkan, dikalikan. 9 kali 3 berapa? Tak 27. Tu kata mana 27. Tapi itu pendapat, itu ijtihadi. Dia menyokong malam 27 ni bagus. Kalau ada orang menempuhkan malam yang ke-27, tidak qat'i. Tidak qat'i, dan memang hikmah Allah Ta'ala merahsiakan Lailatul Qadar itu bila masanya, bila malamnya, itu satu hikmah yang besar. Dengan hikmahnya supaya menggalakkan supaya umat bersungguh-sungguh memberi tumpuan kepada ibadat di malam-malam hari pada bulan sepanjang bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi